Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Malik Faizal bin Muhammad Zaini dan saya daripada kumpulan 9 yang akan membentangkan tentang kepentingan teknologi hijau pada masa kini. Sebelum itu, kita mulakan dengan latar belakang teknologi. Okay, sebelum bermula penciptaan teknologi seperti kereta, manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam semula jadi seperti kuda dan lembu untuk membantu menyelesaikan masalah aktiviti kehidupan mereka. Seperti kuda ini ditunjukkan digunakan sebagai pengangkutan dan lembu digunakan sebagai alat untuk membajak ladang. Selain itu, tercipta juga kapal layar dan juga kincir air. Kapal layar ini juga digunakan sebagai pengangkutan yang menggunakan kuasa angin dan kincir air digunakan untuk mengisar gandum dan bahan-bahan peladangan yang lain. Selepas itu terciptanya pula enjin steam oleh James Watt. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, itu adalah James Watt. Yang itu adalah enjin steamnya yang pertama diciptakan di dunia. Okey, sekarang kita mulakan dengan teknologi hijau. Teknologi hijau adalah istilah yang merangkumi penggunaan teknologi dan sains untuk menjana barangan dan perkhidmatan yang mengesera alam. Okey, juga dikenali sebagai clean tech kerana ia meningkatkan keberkesanan operasi sambil mengurangkan kos penggunaan tenaga sisa dan kesan negatif terhadap alam sekitar kita. Kerana alam sekitar kita sekarang ni sudah makin merosot keadaannya. Okey, tujuan teknologi hijau ini ialah untuk melindungi alam sekitar. Yang pertama, untuk memulihkan kemudaratan yang telah berlaku sekarang ni pada alam sekitar dan juga memelihara sumber semula jadi kerana kebanyakan sumber-sumber yang kita gunakan sekarang tidak akan kekal lama. Ini merupakan sumber-sumber tenaga hijau yang dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, first adalah turbin angin yang juga ataupun ada juga dapat digunakan sebagai wind farm yang terdapatnya banyak kincir-kincir angin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, geothermal adalah tenaga haba yang tersimpan di dalam bumi, contohnya seperti kolam berapi ataupun kolam air panas. Dan ini adalah sumber yang terhad kerana ia hanya berada di tempat-tempat yang tertentu sahaja. Biogeosim pula adalah bahan-bahan yang daripada bahan organik seperti tumbuhan dan haiwan yang digunakan sebagai bahan bakar untuk menjana elektrik. Dan yang paling latest adalah yang paling banyak digunakan oleh perumahan sekarang ialah panel solar. Panel ni akan menyerap haba dari matahari dan menukarnya kepada tenaga elektrik. Dan lepas itu adalah hidroelektrik yang diperoleh melalui empangan. Apabila kita menghalang punca air seperti sungai untuk menggunakan kekuatan torrent itu untuk memutarkan turbin. Semua sumber tenaga hijau ni digunakan dalam menggunakan konsep yang sama untuk memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, penyataan masalah yang menyebabkan kami memilih tajuk ini adalah sejak industri revolusi yang kita menggunakan teknologi itu telah berdekad lamanya telah membuatkan pemanasan global, kemarau yang teruk dan juga reserve air semakin menyusut. Maksudnya kurang air bersih dan laut semakin berasid yang menyebabkan banyak kematian batu karang dan menghasilkan banyak penyakit di dalam haiwan laut. Okey, dan pemanasan global juga telah menyebabkan paras laut meningkat kerana ais-ais di North Pole dan South Pole semakin mencair. Dan juga selain itu perubahan iklim ini juga telah menyebabkan penyebaran penyakit dan makroparasat lebih cepat. Okey, ini adalah statistik pembuangan plastik yang terhasil daripada sektor industri sejak pada tahun 2015 yang telah menunjukkan sebanyak 140 juta tons penghasilan bahan plastik buangan oleh sektor industri sahaja dan pada tahun 2015. Ini gambar raja ini menunjukkan berapa lama yang dianggarkan untuk bahan-bahan ini terhakis apabila mereka hanyut di lautan.
perkara ini sudah semakin teruk kerana ia telah menghasilkan pulau sampah yang telah berada di Atlantik Pasifik yang menyebabkan banyak kematian haiwan marine. Okey. Perkara-perkara ini semua sudah semakin teruk dan kita semua sebagai rakyat ataupun umat manusia haruslah memikirkan cara yang terbaik untuk cara-cara terbaik untuk menjamin kesejahteraan alam kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya yang lain untuk menerangkan lagi apa yang kami buat dalam apa yang telah kami buat untuk report ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najatullah Kisofi bin Izhar. Saya akan menceritakan tentang objektif kajian. Objektif umum kajian dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana perkembangan teknologi hijau telah mempengaruhi peranan perhubungan awam hijau secara khusus. Kajian ini bertujuan untuk, yang pertama, untuk mengenal pasti tahap kesedaran terhadap teknologi hijau dalam kalangan masyarakat di Malaysia, dan yang kedua, mengenal pasti peranan perhubungan awam hijau dalam usaha mempromosi teknologi hijau. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, mengenal pasti impak pemerkasaan teknologi hijau terhadap amalan pengamal perhubungan awam hijau. Nama saya Imam Hambali bin Muhammad Kanapi. Saya berada di sini untuk membentang kajian kepustakaan untuk tajuk Kepentingan Teknologi Hijau pada Masa Kini. Pertama sekali, Teknologi Masa Depan Malaysia dari sumber J.A. Karmila Abdullah 2016, tajuk Impak Permaksaan Teknologi Hijau. Dapatannya, dalam konteks degradasi lingkungan, pengenalan teknologi hijau adalah solusi terbaik untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat. Dari sumber Peter C. F. K. 2009, tajuk Teks Ucapan YB Datuk Seri Peter Chin Fah Kui, Menteri Tenaga. Dapatan, teknologi hijau boleh dijadikan pilihan dan alternatif lain untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Sumber pula J.H. Ahmad dan K. Abdullah 2014 bertajuk Adaptation of Four Models of Public Relation in Promoting Green Technology. Dapatan pula menurut Singh 2010, industri tenaga solar telah menjadi keutamaan di Malaysia untuk menjana tenaga bersih dan kawasan pertumbuhan baharu dalam pembuatan bernilai tambah tinggi. Kedua, pembangunan masyarakat dengan penggunaan tenaga hijau. Dari sumber UNESCO 2012 bertajuk Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific. Dapatan pula, teknologi hijau dapat membantu meningkat efisiensi produksi dengan mengurangi biaya yang terkait dengan bahan masukan, penggunaan energi dan pemeliharaan. Dari sumber N. Shuhaida 2015 bertajuk Teknologi Hijau, dapatan Malaysia meramalkan perniagaan teknologi hijau boleh menyumbang lebih 22 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2020 dan 60 bilion ringgit menjelang 2030. Perdana Menteri Najib Razak berkata. Bersumber pula A. F. Othman 2015, tajuk Teknologi Hijau Mampu Pacu Sektor Pembinaan Negara. Dapatan, sistem penarafan bandar adalah salah satu faktor yang diambil kira semasa memberikan penarafan kepada Green RE. Ketiga, pemeliharaan alam sekitar semakin meningkat dari sumber N.A. Madhayin 2017, tajuk Tenaga daripada Sisa Pepejal. Penggunaan teknologi hijau dalam pengurusan sisa pepejal bukan sahaja memberi kepentingan dari segi melestarikan alam sekitar, malah ia juga dapat mewujudkan sumber tenaga baru kepada negara. Sumber Ruzian Markom dan Nurizan Hassan,
Tajuk: Kelestarian alam sekitar dan pembiayaan teknologi hijau dari perspektif Undang-Undang Syariah. Dapatan: teknologi hijau berupaya meningkatkan keadaan alam sekitar dengan pengurangan bahan-bahan elektrik yang akan menyebabkan penambahan gas-gas karbon monoksida di ruang-ruang udara, contohnya bahan elektrik seperti televisyen, peti sejuk, penghawa dingin dan sebagainya. Okey, terima kasih. Saya, Muhammad Muslim bin Muhammad Rashidin akan membentangkan bahagian metodologi. Metodologi membincangkan kaedah kajian yang akan digunakan dalam sesebuah kajian. Metodologi yang lengkap dan jelas amat penting dalam melancarkan perjalanan kajian serta bagi mendapatkan hasil kajian yang terbaik berdasarkan kaedah kajian yang digunakan. Dalam melaksanakan kajian yang bertajuk Kepentingan Teknologi Hijau pada masa kini, kami telah mendapatkan segala maklumat mengenai kajian melalui sumber perpustakaan berdekatan seperti laman Hikman Universiti Teknikal Malaysia Melaka serta laman seseorang perpustakaan telah digunakan bagi mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang kajian yang boleh diperoleh. Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah perpustakaan. Kaedah kajian perpustakaan merupakan kaedah yang biasa digunakan pengkaji bagi mendapatkan maklumat kajian yang berbentuk data serta bukti yang hadir dalam kajian tersebut. Kajian perpustakaan biasanya berasaskan buku, jurnal, artikel dan kajian-kajian terdahulu. Kaedah perpustakaan mempunyai maklumat yang tidak terhad dari segi jumlah, namun terhad dari segi perkembangan masa. Segala maklumat yang dipegang oleh perpustakaan terletak kepada perpustakaan itu sendiri. Jika tidak dikemas kini dalam jangka masa yang lama, pelajar hanya ditinggalkan dengan maklumat serta data-data yang lama. Namun begitu, kajian perpustakaan merupakan kajian yang terbaik bagi mendapatkan maklumat yang memerlukan data-data tersedia selain menyediakan maklumat yang tepat dengan bukti dapatan kajian. Seterusnya, proses kajian. Carta alih di kanan merupakan perjalanan kajian mengikut peringkat. Pada peringkat pertama, pencarian maklumat dilakukan menggunakan kaedah perpustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel dan segala kajian-kajian terdahulu. Perpustakaan atau laman seseorang yang digunakan merupakan laman Hikman Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pencarian maklumat yang hendak dicapai merupakan definisi teknologi hijau itu sendiri, kesan dan implikasi pelaksanaan teknologi hijau serta apa-apa cabaran dalam menerapkan teknologi hijau dalam dunia kini. Pencarian yang dilakukan menggunakan kata kunci yang spesifik seperti teknologi hijau, alam sekitar, tenaga hijau, tenaga boleh diperbarui dan lain-lainnya. Pada peringkat pengumpulan maklumat kajian, segala maklumat yang telah didapatkan oleh ahli kumpulan akan dikumpul. Ketika pengumpulan maklumat kajian, segala carian yang dilakukan mengenai tajuk kepentingan teknologi hijau pada masa kini dikumpul mengikut susunan mengikut kriteria penerangan iaitu definisi dan maksud teknologi hijau, kesan atau kepentingan teknologi hijau serta penggunaan teknologi hijau pada masa kini. Peringkat ini merupakan peringkat yang penting dalam menyusun data dan maklumat yang diperoleh. Dan jika peringkat ini dapat dilaksanakan dengan baik, langkah seterusnya iaitu perbincangan hasil kajian dapat dilakukan dengan mudah kerana persoalan kajian dapat dijawab dengan maklumat yang betul. Peringkat seterusnya, perbincangan hasil kajian. Dalam perbincangan ini, pelajar mensasarkan untuk menjawab beberapa persoalan berdasarkan tajuk kepentingan teknologi hijau pada masa kini. Persoalan yang pertama merupakan apa itu teknologi hijau? Persoalan yang kedua, apakah kesan dan kepentingan teknologi hijau kepada manusia dan alam sekitar? Dan persoalan yang terakhir, apakah cabaran dalam melaksanakan teknologi hijau? Segala hasil kajian yang direkodkan pada peringkat ini merupakan isi penting dan matlamat utama kajian. Dan pada peringkat akhir, segala yang telah dilakukan pada peringkat-peringkat sebelumnya direkodkan dalam laporan kajian. Laporan kajian ditulis dengan menyeluruh, bermula daripada pengenalan kajian, objektif kajian, hasil kajian sehinggalah ke kesimpulan kajian. Proses yang terakhir ini berjalan selari dengan bermulanya proses kajian dilakukan sehinggalah ke akhir. Terima kasih. Hasil perbincangan dan hasil kajian.
membincangkan apa yang dimaksudkan teknologi hijau. Teknologi hijau ialah teknologi yang mengeluarkan kurang karbon dioksida ke atmosfera dan lebih mesra alam daripada teknologi lain. Pembangunan teknologi hijau membantu memastikan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Istilah teknologi hijau merujuk kepada penciptaan dan penggunaan pelbagai barangan, peralatan dan keseluruhan sistem dengan matlamat untuk memelihara alam semula jadi dan alam sekitar. Antara kriteria teknologi hijau, mengurangkan kemerosotan kualiti, mengeluarkan sangat sedikit atau tiada gas rumah hijau, benar-benar selamat untuk digunakan, mewujudkan persekitaran yang lebih selamat. Kepentingan teknologi hijau merangkumi sumber tenaga seperti angin, suria dan lain-lain yang dibekalkan daripada alam semula jadi. Dari tenaga tersebut dapat membekalkan untuk kehidupan masyarakat, berpotensi untuk meningkatkan kepuasan pekerja dan produktiviti pekerja, dapat mengurangkan pelepasan asap ke udara. Impak dan kesan teknologi hijau terhadap masyarakat di Malaysia. Yang pertama, kemajuan tinggi menelan belanja yang banyak. Yang kedua, mudah terjejas dengan keadaan sekeliling. Seterusnya, sumber tenaga rendah dalam masa singkat. Dan akhir sekali, faktor bahan mentah, kawasan dan iklim di Malaysia. Antara cabaran pelaksanaan teknologi hijau adalah yang pertama, masalah kos. Halangan yang perlu diatasi untuk memperkasakan teknologi hijau memandangkan teknologi yang hijau ialah lebih mahal jika dibandingkan dengan teknologi yang sedia ada. Yang kedua, kekangan masa. Menyelesaikan masalah pembersihan akan mengambil lebih masa jika dibandingkan dengan membeli bekalan pembersihan terus di kedai. Yang ketiga, kesan terhadap alam sekitar. Walaupun teknologi hijau mempunyai beberapa kesan yang hebat, terdapat juga kemungkinan ia mungkin mempunyai beberapa kesan yang tidak baik kepada manusia dan planet kita seperti penciptaan bahan api alternatif. Dan akhir sekali, isu kesedaran. Masyarakat secara keseluruhannya perlu dididik dan diilhamkan untuk mengamalkan gaya hidup bertanggungjawab terhadap alam sekitar melalui pelbagai kumpulan, khususnya melalui puak mereka, institusi pendidikan dan media. Terima kasih. Baik, yang terakhir sekali iaitu kesimpulan daripada kerja khusus yang kami lakukan. Kesimpulannya ialah pemanasan global, perubahan iklim dan juga kesan rumah hijau hanyalah sebahagian daripada bencana alam negatif yang sedang dialami dunia. Aktiviti seperti industri, pembangunan, penebangan hutan dan pembakaran merupakan salah satu contoh aktiviti yang sedang berlaku sehingga kini. Memberi tumpuan kepada teknologi hijau adalah pilihan yang paling terbaik untuk menangani atau meminimumkan masalah yang kita hadapi. Jadi mendidik rakyat Malaysia tentang alam sekitar dapat menggalakkan kesedaran bahawa teknologi hijau dan amalannya boleh menyelamatkan bumi yang kita pinjam untuk masa yang singkat ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.